Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan biografi tokoh akademik UKM yang telah kami pilih, iaitu Profesor Madya Teknologis Faizal KP Kunci Mohammed. Saya Rachel Anak Trevor Gunggang, nombor matrik A190756 akan meneruskan pembentangan seperti berikut. Bab pertama akan menceritakan latar belakang keluarga tokoh akademik yang dipilih dan juga tentang kehidupan awal beliau. Dalam bab ini, kita akan mengetahui tentang asal-usul, tempat lahir dan latar belakang beliau dan kehidupan peribadi tokoh. Seterusnya, bab kedua akan menceritakan tentang tahap pendidikan beliau, bermula dari pendidikan awal di sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya hinggalah ke Menara Gading. Beliau tidak hanya menamatkan pengajian dengan segulung ijazah, sebaliknya, beliau bertekad untuk meneruskan pengajian sehingga peringkat ijazah kedoktoran di luar negara. Selain itu, sebelum menamatkan pengajian peringkat ijazah, bab ini akan membincangkan pengalamannya dengan latihan industri. Dalam bab yang akan datang, kita akan melihat keazaman dan kesungguhan beliau untuk belajar. Bab ketiga pula akan menceritakan berkaitan kerjaya tokoh setelah bergelar graduan universiti, bermula sebagai pelajar dan berkembang menjadi seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia serta pengarah Yayasan Chancellor UKM. Beliau telah melakukan banyak usaha, sumbangan dan pengorbanan untuk mencapai kejayaan sebagai pensyarah. Bahagian ini juga akan menunjukkan tanggungjawab seorang pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mendidik anak-anak Malaysia supaya mereka menjadi pelajar yang berkualiti apabila mereka tamat pengajian. Bab seterusnya akan menceritakan tentang kejayaan dan sumbangan tokoh sepanjang kehidupan beliau. Selain itu, bab ini akan membincangkan usaha yang beliau lakukan semasa kursus dan selepas tamat pengajian. Oleh kerana tokoh ini merupakan role model kepada orang ramai dari semua usia. Penulisan tentangnya dan bab ini boleh menarik perhatian pembaca. Selain itu, beliau telah menerbitkan banyak penyelidikan berkualiti tinggi yang memberi inspirasi dan kesan kepada semua orang. Bab yang terakhir pula dalam biografi ini adalah tentang harapan dan perancangan beliau untuk masa hadapan. Beliau mempunyai pelbagai rancangan untuk pendidikan dan kejayaan untuk anak-anak didik beliau. Beliau berharap lebih ramai anak muda yang merupakan harapan negara bertekad untuk melanjutkan pendidikan mereka untuk mencapai kejayaan dalam apa jua bidang yang telah mereka ceburi. Seterusnya adalah saya akan membentangkan latar belakang keluarga. Saya Siti Nurdiaya binti Mak Jadi A180297. Profesor T.S. Dr. Faizal bin KP Kuci Muhammad atau lebih dikenali sebagai Dr. Faizal Muhammad telah dilahirkan di Benut, Pontian, Johor. Beliau kini berusia 44 tahun dan merupakan anak bongsu daripada 7 beradik. Beliau dibesarkan dalam latar belakang keluarga yang berniaga. Kebanyakan ahli beliau menceburi bidang perniagaan dan hanya beliau seorang yang menceburi dalam bidang akademik. Beliau berminat ingin mengetahui sebab di sebalik sesuatu. Profesor T.S. Dr. Faizal bin KP Kuci Muhammad juga telah menamatkan zaman bujanya pada usia 25 tahun dan pada ketika itu beliau sedang dalam pembelajaran di United Kingdom. Beliau pulang ke Malaysia untuk menikahi isterinya lalu dibawa bersama untuk menemaninya belajar di United Kingdom. Mereka dikurniakan 3 cahaya mata di mana 2 perempuan dan seorang lelaki. Anak sulung beliau baru sahaja menamatkan sijil pelajaran Malaysia dan mendapat keputusan 6A. Seterusnya adalah latar belakang pendidikan. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Seri Benut, Pontian, Johor. Seterusnya, beliau meneruskan pendidikan di sekolah harian biasa iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Benut, Johor. Sebelum itu, beliau mendapat pelbagai tawaran sekolah berasrama penuh seperti Maktab Rendah Saiz Marah MRSM. Namun, beliau memilih untuk memasuki sekolah harian biasa kerana mempunyai tanggungjawab untuk membantu perniagaan keluarganya pada ketika itu. Setelah selesai sekolah menengah, beliau meneruskan perjalanan beliau di bawah program Pusat Matrikulasi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang kini dikenali sebagai Asasi Pintar. Beliau ditempatkan di sebuah kolej swasta iaitu Kolej Teknologi Timur Sepang, Selangor. Selepas selesai pengajian di matrikulasi tersebut, beliau meneruskan pengajian dalam bidang sains nuklear di Fakulti Sains dan Teknologi UKM. Pada ketika itu, nama fakulti adalah Fakulti Sains Fizik dan Gunaan. Beliau memilih program tersebut kerana minat akan perubatan namun tidak minat dalam bidang klinikal di hospital. Jadi, beliau melihat apakah posisi yang sesuai untuk minat beliau, maka sains nuklear pilihan beliau. Pada ketika itu, program yang ditawarkan adalah selama 3 tahun sahaja. Bidang nuklear ini mempunyai aplikasi dalam bidang fizik, biologi dan kimia. Beliau semasa belajar menjadi pelajar di UKM
Beliau sangat aktif menyertai banyak persatuan. Beliau juga merupakan alumni UKM pada tahun 2021. Ketika berada di UKM, untuk pengajian ijazah sarjana muda sains nuklear, beliau ditempatkan di Kolej Ungku Omar, KUO. Beliau aktif dalam majlis eksekutif pelajar di mana dengan bermula menjadi eksekutif dan seterusnya naik menjadi bendahari. Beliau tidak dapat menjadi ketua eksekutif pelajar kerana di UKM banyak politik. Beliau juga sangat baik dengan pengetua kolej tersebut. Beliau juga sangat aktif di fakulti. Sewaktu Fakulti Sains dan Teknologi tertubuh, beliau merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa FST yang pertama. Beliau yang merangka falsafah, visi, misi, perlembagaan dan sebagainya. Beliau ingin aktif pada ketika itu kerana tidak mahu mempunyai banyak masa terluang dan risau akan terlalu selesa akan masa yang terluang itu. Bilik beliau juga menjadi tempat keluar masuk orang kerana terlampau sibuk dengan pelbagai aktiviti. Beliau suka belajar di Perpustakaan Tun Sri Lanang PTSL kerana ingin suasana yang senyap. Beliau berkawan dengan pelbagai macam orang dan merasakan kehidupan di dalam universiti adalah sangat warna-warni kerana masuk banyak aktiviti. Beliau mendapat keputusan peperiksaan yang baik semasa ijazah sarjana muda beliau. Beliau juga ditawarkan di 2 tempat sebelum habis peperiksaan yang terakhir. Satu tawaran bekerja di syarikat pengeluar produk X-ray perubatan Toshiba di Shah Alam. Beliau melakukan latihan industri di Agensi Nuklear Malaysia dan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM. Beliau mendapat keputusan peperiksaan yang baik semasa ijazah sarjana muda dan beliau ditawarkan kerja di 2 tempat sebelum habis peperiksaan yang terakhir. Satu tawaran bekerja di syarikat pengeluar produk X-ray perubatan Toshiba di Shah Alam. Tawaran kedua adalah menjadi pensyarah kolej lama beliau iaitu sebagai pensyarah fizik. Beliau kurang berminat mengajar namun mencuba untuk bekerja selama setahun. Sebelum keluar dari kolej tersebut, beliau difahamkan bahawa UKM mencari pekerja dan beliau mengisi waran tersebut dan tidak mendapat maklum balas pada ketika itu. Setelah genap setahun bekerja, beliau dihubungi oleh Profesor Dr. Syahidan Radiman, Ketua Jabatan untuk menawarkan kerja di UKM sebagai profesor. UKM menawarkan siswa untuk sambung belajar dan mendapatkan PhD. Pada ketika itu, umur beliau 23 tahun. Pada ketika itu, fakulti mencari orang yang ingin menyambung pengajian di tahap ijazah kedoktoran dan tidak mahu membuat master. Beliau meneruskan pengajian ke peringkat ijazah kedoktoran tanpa perlu melalui peringkat ijazah penuh. Seterusnya, beliau menyambung pengajian di University Exeter, United Kingdom dengan kajian berkaitan fizik sinaran. University Exeter terletak di kawasan luar bandar. Selama 4 tahun beliau belajar di sana dan pada tahun pertama, beliau perlu mengambil peperiksaan bagi kelayakan untuk menyambung ke peringkat ijazah kedoktoran dan beliau melepasi peperiksaan tersebut. Beliau menamatkan pengajian pada umur 27 tahun dan menjadi pensyarah di UKM. Terima kasih kepada para pembentang sebelum ini. 5.0 Kejayaan dan Sumbangan. Berbekalkan semangat dan keazaman Prof. Madya TS Faizal KP Muci Muhammad di samping sokongan daripada keluarga tercinta dan dorongan daripada para pendidiknya, beliau telah berjaya mencapai pelbagai kejayaan pada usia yang muda iaitu sebelum mencecah 50 tahun. Ia bukanlah sesuatu yang mudah dan memerlukan semangat yang kuat dan pastinya beliau telah berjaya menghadapi berbagai cabaran dan rintangan sebelum mencapai ke tahap ini. 1 November 2021 merupakan tarikh keramat bagi beliau dan keluarga kerana beliau telah berjaya mendapat kenaikan pangkat ke jawatan Profesor Grade Khasi atau lebih dikenali sebagai jawatan utama Sektor Awam Grade C JUSA pada usia yang sangat muda iaitu pada umur 42 tahun. Ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan insan sekelilingnya. Beliau juga pernah mendapat anugerah pensyarah cemerlang dan anugerah perkhidmatan cemerlang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga berjaya memperolehi anugerah saintis daripada pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Pada masa yang sama, beliau juga telah menggalas amanah sebagai pengarah Yayasan Chancellor UKM dari tahun 2021 sehingga kini. Yayasan Chancellor terlibat dalam menguruskan kewangan, wakaf dan sumbangan yang diberikan kepada UKM. Yayasan Chancellor adalah sebuah badan yang mengurus atur saluran sumbangan, membuat pembahagian sumbangan dan sebagainya. Faizal, kau belajar betul-betul, kau dapatkan grade yang baik dalam bidang ni dan kau jadi salah seorang expert dalam negara ni yang tak ramai ada. Berpegang teguh dengan kata-kata semangat daripada arwah guru beliau, beliau terus maju ke hadapan dan tidak menyia-nyiakan peluang yang beliau dapatkan. Beliau telah berjaya merealisasikan pesan arwah guru beliau. Akhirnya, beliau telah menjadi rujukan
untuk pelbagai negara mengenai bidang yang beliau ceburi. Selain itu, satu perkara yang membanggakan rakyat Malaysia iaitu beliau merupakan penasihat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam isu yang melibatkan nuklear daripada tahun 2018 sehingga kini. Setahun sekali beliau akan pergi ke ibu pejabat PBB di Vienna, Austria atau International Atomic Energy Agency untuk melaksanakan kerja-kerja yang melibatkan bidang nuklear. Pencapaian hebat yang diperolehi oleh beliau telah menyebabkan beliau diberi satu jawatan di sebuah organisasi yang melibatkan bidang ini iaitu Persatuan Nuklear Malaysia. Beliau telah memegang jawatan sebagai Naib Presiden Persatuan Nuklear Malaysia bermula tahun 2018 sehingga sekarang. Ini merupakan satu pengalaman yang bermakna buat beliau. Beliau juga telah menjalankan pelbagai penyelidikan sekaligus telah menghasilkan berbagai jurnal untuk kajian beliau. Antara jurnal beliau yang berimpak tinggi ialah jurnal Radiation Physics and Chemistry jilid 171 dan 179. Sifat injuri yang tinggi telah berjaya membawa beliau ke tahap ini. Penerbitan jurnal beliau yang terkini adalah bersama dengan Oxford University Press. Ini merupakan satu kejayaan yang membanggakan beliau kerana bukan mudah untuk menerbitkan jurnal beliau melalui terbitan ini. Antara salah satu pencapaian beliau yang lain, beliau dan beberapa rakan yang terlibat akan menerbitkan sebuah buku dalam bulan Julai ataupun Ogos tahun ini. Seterusnya, jumlah jurnal dan artikel yang diterbitkan oleh beliau adalah 116 buah artikel. Beliau juga telah berjaya meluluskan hampir 20 orang pelajar untuk PhD sebagai main supervisor daripada pelajar Malaysia dan luar negara. Seterusnya, sebagai post supervisor bilangannya ramai. Manakala untuk master dalam bahagian coursework dalam berpuluh-puluh pelajar, namun untuk penyelidikan dalam 10 orang sahaja. Beliau juga terlibat dalam penerbitan kertas polisi, pernyataan polisi, pengawasaliaan keselamatan nuklear dan sinaran, Lembaga Pelaksana Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Akhir sekali, ketika beliau masih lagi seorang pelajar ijazah sarjana muda di UKM, beliau merupakan pioneer sekaligus merupakan presiden pertama Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Teknologi di UKM. Beliau antara yang merangka perlembagaan, falsafah, misi dan visi untuk persatuan tersebut. Beliau juga merupakan Presiden Persatuan Pelajar Malaysia ketika mengambil PhD di University of Exeter, England, United Kingdom. Sepanjang 4 tahun beliau menjalankan PhD, banyak yang beliau dapat belajar ketika berada di sana. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Jadi sekarang saya akan sambung kepada topik yang ke-6 iaitu perancangan dan harapan. Selepas menamatkan pengajian peringkat ijazah kedoktoran dalam bidang sains nuklear di United Kingdom, Profesor Tan Sri Dr. Faizal Kuchi Mohamad kembali ke Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pensyarah kanan dalam bidang tersebut. Beliau berpendapat bahawa negara kita mengalami masalah kehilangan bakat-bakat dalam bidang yang beliau ceburi. Hal yang demikian kerana tidak ramai pelajar yang melibatkan diri dalam bidang sains nuklear dan juga kebanyakan pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian akan terus mencari pekerjaan di luar negara. Hal ini kerana negara kita bukan sahaja mengalami kekurangan dari segi fasiliti yang telah disediakan, malah bilangan pakar yang ada di negara kita juga tidak mencapai tahap yang memuaskan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai seorang pakar dalam bidang tersebut, beliau amat berharap agar mempunyai lebih ramai pakar yang akan datang, terutamanya dari kalangan anak muda tempatan negara kita sendiri. Pada masa yang sama, beliau juga menyeru agar lebih ramai anak-anak muda terus menceburi dalam bidang tersebut. Beliau juga mengatakan bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia merupakan satu-satunya institusi pengajian tempatan tinggi, IPTA, yang menawarkan program sains nuklear. Jadi, beliau amat berharap agar bilangan pelajar yang mempelajari bidang ini akan bertambah pada masa akan datang. Hal ini berikutan dengan bidang pembelajaran di dalam negara juga telah mengalami penambahbaikan daripada sebelumnya. Menurut Prof. Faizal, penambahan bilangan pakar dalam bidang tersebut adalah amat penting untuk membangunkan negara kita. Hal ini demikian kerana negara Malaysia masih mempunyai loji jana kuasa nuklear dan kini negara-negara jiran kita seperti Singapura dan Indonesia telah berusaha untuk mengembangkan teknologi jana kuasa nuklear mereka.
Beliau juga mengatakan bahawa pembangunan pada bidang ini tidak semestinya untuk tujuan peperangan, malah kuasa yang dijanakan akan dapat membawa pelbagai manfaat kepada negara serta masyarakat. Berdasarkan konteks tersebut, beliau amat berharap agar negara kita boleh membina sebuah loji jana kuasa nuklear ataupun nuclear power plant suatu hari kelak. Hal ini kerana loji jana kuasa bukan sahaja dapat membantu masyarakat untuk mengurangkan tarif elektrik, malah juga dapat membawa lanskap kejuruteraan elektrik Malaysia ke satu tahap yang lebih tinggi. Disebabkan loji jana kuasa nuklear bukan sahaja akan menawarkan tenaga kuasa yang lebih besar, ia juga dapat menampung permintaan masyarakat terhadap elektrik yang semakin meningkat berdasarkan pembangunan teknologi negara kita dari segi bidang perubatan. Sehubungan dengan itu, Prof. Faizal bukan sahaja menunjukkan keprihatinan beliau terhadap masalah kekurangan pakar. Pada masa yang sama, beliau juga menyentuh berkaitan pesakit-pesakit yang menghadapi penyakit kanser. Hal yang demikian kerana pesakit kanser memerlukan rawatan radioterapi yang menggunakan beberapa mesin untuk meneruskan rawatan. Menurut beliau, kos pembelian mesin yang sedia ada di pusat-pusat perubatan adalah dibeli dari luar negara. Hal ini kerana negara kita masih belum mengeluarkan mesin tersendiri untuk rawatan pesakit kanser. Tampaknya, sekiranya negara kita dapat melahirkan lebih ramai pakar dalam bidang saiz nuklear, mungkin perkara ini dapat dilihat semula bagi mengurangkan kos pembelian mesin-mesin dalam bidang perubatan yang menelan belanja sehingga jutaan ringgit Malaysia. Selain itu, sebagai salah seorang pakar dalam bidang saiz nuklear, Prof. Faizal juga bercita-cita untuk mencapai serta menyumbang sesuatu kepada negara. Menurut beliau, ramai rakan-rakan seperjuangan beliau dahulu telah berjaya berkhidmat di negara-negara luar seperti Arab Saudi dan United Kingdom sebagai wakil pakar dari Malaysia. Ini adalah sesuatu yang boleh dibanggakan oleh Malaysia, kata beliau. Selain itu, Prof. Faizal juga berasa bangga dengan kaum-kaum wanita yang melibatkan diri mereka dalam bidang saiz nuklear. Beliau kata di luar negara khususnya dari UK, hanya kaum lelaki yang akan diberi lebih perhatian. Namun zaman sudah berubah, beliau memerhati lebih ramai kaum wanita yang telah berkecimpung dalam bidang ini. Jadi, beliau juga tidak lupa untuk menyeru serta berharap agar bilangan penglibatan kaum wanita dalam bidang saiz nuklear ini akan meningkat dari semasa ke semasa. Seterusnya, beliau juga berharap pihak kerajaan lebih peka dengan isu-isu yang berkaitan untuk tujuan pembangunan negara. Akhirnya, Prof. Faizal juga mengatakan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang cukup bertuah. Walaupun negara kita sedang menghadapi cabaran-cabaran yang tidak dapat dielakkan, tetapi kita mesti pandai mencari peluang agar kita dapat membantu memberi manfaat kepada masyarakat, terutamanya penerimaan terhadap teknologi baharu yang akan diaplikasikan pada masa akan datang seiring dengan perkembangan zaman. Prof. Faizal menghabiskan kata-katanya dengan mengucapkan agar anak-anak negara Malaysia terus bangkit serta mencapai kejayaan tanpa mengira tahap dan bidang. Sekian, terima kasih.